Hai, hai. Jumaat dah Mel, cepat tak cepat kan? Mel Yes. minggu pertama minggu ni kan? Happy Friday. Yes, yes. Dah tamat dah minggu pertama. Sebelum Mel tanya saya tanya Mel dulu. Macam mana seminggu ni? Okey Mel. Actually okay. Very good experience lah untuk Mel. I mean, lama-lama pun kita dah Mhm. biasa, nak buat live, nak Mhm. berinteraksi semua. So for me, everything's good. All awesome, awesome. Nice. Okey Mel. Okay, so for today, topik apa yang Zuli akan present hari ni? Okey, topik kita sebenarnya topik dia dekat jadual pengurusan dagangan, kaedah keluar pasaran. Tetapi kita ada something yang kita tengah habiskan ya, iaitu pemahaman struktur dan dinamik pasaran ya, bagaimana pergerakan struktur, pergerakan satu instrumen dalam pasaran berkaitan ya, melihat pasaran ni sebagai satu. Saya bagi Mel contoh satulah ya. Agaknya kalau harga minyak sawit naik, Mel kat Johor kan, kalau harga minyak sawit naik, rasanya ringgit kuat ke tak Mel? Rasanya kuat lah kot. I think. Antaranya lah. Betul. Itu contoh dia lah. Syarikat-syarikat pengeluar sawit, dia punya saham juga akan disokong. Syarikat-syarikat yang terlibat dengan sektor peladangan juga akan disokong. Itu contoh dia lah. Jadi kita akan lihat bagaimana memahami pergerakan ni dan melihat struktur berulang untuk mencari peluang dagangan dalam pasaran, memahami apa yang berlaku dalam pasaran dan melihat pasaran sebagai satu entiti. Dia macam badan kita satu, ada tangan sakit, tangan kanan sakit, tangan kiri kena kerja lebih. Sama benda lah. Sama dia punya kaitan tu sama. I see. Macam tu. Okay, so kita dah masuk ke jam 4.04. Okay, wow, nice number. Okay, so kalau Zuli dah ready untuk mulakan sesi, so kita akan pass the floor to you. Kalau untuk yang sedang menonton sekarang, jika anda ada apa-apa nak bertanya, anda boleh gunakanlah chat box di sebelah kanan. Okay, untuk berinteraksi bersama dengan Zuli sewaktu sesi Zuli lah. Alright, Zuli, are you ready? Ready dah. Okay, awesome. So, passing the floor to you, Zuli. Have fun. Okay, thank you, Mel. Salam satu arah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya Zulkifli Zul Razak. Selama 2 jam, 1 jam ni saya seorang-seorang kita habiskan ya. Kita punya cerita pasal dinamik pasaran. Anda ada sebarang soalan, tanya. Dan kita kaitkan ya. Dinamik tu dengan struktur, dengan sequence dengan series motif sequence dengan corrective sequence, buyer market, seller market. Dan 1 jam kedua nanti kita akan buat analisa pasaran, apa yang sedang kita tunggu ya, untuk peluang dagangan berdasarkan apa yang kita bincangkan, sistem yang kita guna pakai ya. Zuan, Kimi, Sunbi, Waalaikumsalam. Okey, jadi tapi topik kita pengurusan dagangan kaedah keluar pasaran, dia sama je, terlibat sama je dalam topik ni, benda sama. Tapi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan ya. Hai Malvin sempat ya. Okey, nama saya Zulkifli Zul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah lebih daripada 20 tahun. Okey. Jadi kita lihat kepada apa yang kita dah bincangkan sebelum ni. Ada Mel tu kat sini sekejap. Okey, kita dah ceritakan mengenai struktur berulang ya dalam Elliott Wave. Jadi kita dah kaitkan dia dengan apa yang kita nampak kepada pergerakan yang ini. Nanti saya sharekan dekat Discord ya. Nanti saya sharekan nota ni dekat Discord, anda boleh download dia, image file ni saya kongsikan dekat sana nanti ya. Ambil kat situ nanti ya. Boleh ya, saya kongsikan kat sana, jadi anda boleh tak payah nak banyak sangat salin. Anda cuma isikan benda ni ya. Okey, jadi kita dah lihat kepada struktur.
kita dah lihat kepada motif sequence. Saya gunakan perkataan sequence ya. Motif sequence adalah pergerakan berulang yang membawa kepada arah terdiri daripada 5 ataupun 9 lekuk ataupun tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Itu jumlah-jumlah lekuk yang membawa kepada arah. Macam mana nak kira lekuk? Saya dah tunjukkan bagaimana kita menggunakan stokastik, menggunakan RSI, kenal pasti lekuk 3. Zuan, yang itu jawab banyak soalan kan. Bagi mereka yang buat edit wave sebelum ni, kat mana aku nak letak? Itu masalah. Saya faham. Saya berhenti pakai edit wave pada tahun 2000 kalau tak silap saya, ataupun hujung tahun 99 sebab benda tu. Sekejap dekat sini, sekejap dekat sana. Kita tak ada benda yang objektif yang kita boleh sandarkan dia. Mesti sempatkan, mesti usaha. Jadi the thing is, kita define kan secara jelasnya sebab tak ada dalam mana-mana buku edit wave something yang dipanggil sebagai middle diagonal. Tak ada. Itu tak wujud. Tak ada. Yang ada adalah cuma motif struktur yang membentuk lekuk 3. Lekuk 3. Itu saja. Anda kenal pasti lekuk 3. Jawapan untuk structure as a whole ada sinar sikit. Of course tak terus memberi itulah segala-galanya. Itu tak ada. Tapi kita dah jawab sebahagian besar soalan untuk mereka yang menggunakan edit wave sebelum ini. Bagi mereka yang baru, tak apa. You do all these exercises. Maksudnya anda ambil chart saya, anda ambil chart yang besar, weekly ataupun daily. Lepas tu anda lukis kepada struktur yang terkini. Lepas tu tak payah lukis yang belakang-belakang. Struktur yang terkini, tengok dia punya sequence. Ingat, 1, 2, 3, 4, 5 mesti menghabiskan something. A, B dan C mesti menghabiskan something. W, X dan Y mesti menghabiskan 2, 4 ataupun W ataupun A kalau dia adalah flat kan. Dia mesti menghabiskan something. 5 atau 3 kena habiskan something. Dia tak dapat 1, 2, 3, 4, 5 tergantung. Tak ada apa. Lepas tu turun 3. 3 tak tergantung. Naik lagi. Tak dapat. Dia kena habiskan something. Tu benda dia. Tak ada confirmation wave sebab dan kita juga masukkan sekali kepada penggunaan Fibonacci. Itu adalah filter-filter yang kita guna pakai dan bagaimana kita menjangkakan extension berlaku kalau dia tak sampai lagi level dia. Dan kali ini kita lihat kepada perkaitan di antara struktur. Okey, itulah yang kita panggil sebagai market dynamic. Jadi, kaitan dia adalah kepada pergerakan dalam indeks, yen dan juga US dollar. Jadi saya padamkan yang belakang ni, kita restart balik daripada yang belakang ni. Okey. Dan kita sambung balik apa sebab semalam tak habis Okey, kita restart balik daripada sini. Okey, bahagian yang kedua kita adalah kepada something yang kita panggil sebagai market dynamic. Jadi kita tukar slide kita. Tipu sikit. Kita tukar slide kita kepada slide yang ini Slide yang ini. Slide yang ini Okey, tak apa. Kejap. Saya buang dulu slide lama. Pengurusan dagangan, dia sama je, benda dia sama, the same thing Okey. Sekejap. Okey. Jadi kita melihat kepada something yang kita panggil sebagai dynamic pasaran. Dynamic pasaran ni adalah faktor-faktor yang berkaitan, melihat kepada struktur untuk memahami apa yang sedang menggerakkan pasaran berdasarkan korelasi struktur dan momentum. Ni yang tak ada ramai orang. Ada orang yang buat pasal dynamic. Kalau anda nak tahu, dalam teori edit wave ada few yang bagus di mana mereka menggunakan
purely correlation. Ada few yang saya kenal dan dia berasal dari grup asal saya. Kita dulu ada Yahoo Messenger group. Dulu-dulu tak ada WhatsApp, dulu-dulu tak ada Telegram. Dulu-dulu kita guna Yahoo Messenger. Kalau dululah. Kalau dulu, lepas tu barulah forum-forum tu semua. Tetapi dulu kita pakai Yahoo Messenger. Siapa tahu Yahoo Messenger? Wassalam Munir. MSN Messenger kemudian sikit. Saya tak tahu kenapa MSN Messenger, saya tak apa gemar. Yahoo Messenger lah. Tu zaman-zaman saya dululah. Dan apa dia, dan mereka banyak menggunakan, ini adalah purist kepada Elliott Wave. Mereka ni adalah purist. Grup saya, dia daripada asal grup saya. Mereka menggunakan apa yang biasa diguna pakai dalam Elliott Wave. Kalau dia tengah draw macam indeks ke atas, dia akan draw untuk yen pair pun ke atas. Yes, betul. Tak salah. YM, betul. Ni adalah untuk yen pair. Jadi kalau dia draw untuk apa? Untuk indices, SPX ke, Dow Jones ke, dan dia akan cuba untuk pastikan all the ETF, XLK, XLF, dan dia akan pergi kepada individual stock, AAPL, Tesla. Dia orang akan jadikan ini semua sama. Okey. Satu yang lacking, bukan nak kata saya lagi bagus, mereka tak bagus, tak. Masing-masing ada sistem sendiri. Satu yang saya masukkan adalah kepada dua indikator. RSI itu hampir semua pakai. Kalau anda perasan kan, RSI saya standard, hampir standard. Saya guna 13 disebabkan oleh nombor Fibo. Okey. SL. Okey. Okey. Yang lacking ataupun yang kena faham, kalau anda melihat kepada RSI itu sebenarnya bukan momentum, sebahagian daripada momentum. RSI itu velocity, laju dia, hal laju, faham tak? Okey. Itu adalah kepada RSI. Yang saya sedang ceritakan ni adalah kat chart kepada benda-benda ni. Kalau kita lihat kepada something kita panggil sebagai lekuk 3, kita akan mempunyai kita jangkakan satu pecutan lah dekat RSI dia. Kena tengok dekat time frame yang lebih rendah. Daily tak dapat. Anda kena tengok dekat time frame yang lebih rendah, H4. Kalau kita katakan sekarang ni tengah buat lekuk 3. Ada dua sifat. Kena tengok kepada lekuk 3 daripada starting tu kat mana yang bacaan RSI dia tertinggi. Kalau kita ambil satu structure macam ni kan, kita zoom in sikit kepada structure mana tadi. Yang ini kat mana kalau kita katakan ini adalah satu yang sedang membawa kepada arah RSI tertinggi, ni dalam di sini dalam di sini. Okey, kalau kita katakan ini sebagai motif, kat mana lekuk 3 dia? Dalam kawasan ni ada lekuk 3. Okey, selain daripada tu, itu cuma RSI. RSI menceritakan mengenai velocity, dan velocity ataupun hal laju akan berkurangan apabila kita sedang melihat lekuk 5. Momentum lekuk 5 itu asas dalam Elliott Wave adalah lebih rendah berbanding dengan hal laju. Kenaikan perbezaan harga tutup, buka dan tutup bila wave 5 berlaku. Jadi kita akan ada divergence. Divergence itu adalah untuk lekuk 5. Itu sebabnya. Tapi yang bezanya dengan saya, dan ada yang dah pakai, mereka dah mula pakai 2-3 tahun lepas, mereka dah mula pakai, tetapi ramai yang menggunakan standard 5, 3 dan 3. Tak salah, betul.
Tak salah. Yang saya guna pakai adalah kepada bacaan berikut. Adakah ini lebih bagus daripada yang default? Tak, sama je. Saya cuma tukar dia daripada 533 kepada 1333. Sekali lagi, kenapa? 1333 saya melihat kepada kepada nombor Fibo, itu nombor satu. Nombor dua, dia banyak sikit. Lama sikit, period dia lama sikit. Yes, diorang pakai. Yang saya sebut tadi adalah antaranya, bukan diorang saja, bukan EWF saja. Ada grup lah, ada satu lagi, ada tiga lagi. Ada tiga lagi. Kimi ada tiga lagi kalau nak tahu. Ada tiga lagi ya. Itu grup asal saya. Yang Daud, bukan Eric, Daud. Daud itu asal dia. Bukan Eric. Daud. Kalau nak tahu, Eric adalah kepada Elliot, direct Elliot. Dia dulu purist Elliot. Tapi lepas tu Daud. Daud yang dia punya partner, kalau nak tahu. Daud yang sama dengan saya. Yang pengasas kepada EWF. Ada lain, ada lagi ya. Ada tiga lagi grup. Dia orang ni yang buat yang berbayar apa semualah. Saya ambil percuma. Dan kita orang masih dalam satu grup berbincang apa yang berlaku dalam pasaran. Okey. Untuk penggunaan yang ini tadi, untuk penggunaan dan saya menggunakan 13, 3 dan 3 sebabnya kita nak tengok lebih panjang sikit. Okey. Dan biasanya diorang tak kongsikan untuk yang ini. Bacaan untuk stokastik ataupun ni, dan dia orang tak akan kalau yang berbayar tu dia orang tak akan bagikan okey ini 1 2 3 1 2 3 4 dan 5, katalah dia habis macam tu, dia tak akan berikan apa yang ni habis apa. Kalau dia orang beri itu dah habislah cerita dia. Dia nak charge orang kan. Okey. Jadi kalau kita katakan struktur ini adalah struktur motif dan kita ada pengakhiran dalam lekuk 5 disebabkan kita ada divergence, dan somehow dalam ini kita ada lekuk 3 RSI yang paling tinggi ya. Nampak cara dia? Okey, macam mana nak kira? Ini 1. Ini 2. Jadi 1 2. Kalau anda menggunakan sequence chart. Ini 3. Ini 4, ini 5. Sequence chart. Saya menggunakan kaedah ini. Di mana kita ada 1, 2, 3 dia akan buat benda ni. Ini kita panggil sebagai snake. Snake ya. Maksudnya sebab sifat stokastik tu sendiri ya. Dia punya maksimum adalah 100. Bila harga duk cucuk atas dengan momentum yang lebih tinggi dalam wave 3, dia tak dapat nak lebih daripada 100. Formula dia tak dapat kira atas 100. Faham tak? Faham tak? Formula dia tak dapat mengira atas daripada 100. Okey? Sebab itu kita akan nampak pergerakan sideway dekat stokastik ni. Di sinilah Lepas tu kita akan ada satu reset. Kecil je kat sini, tapi itu adalah satu reset. Kat sini pula. Kat sini. Itu lekuk 4. Nampak tuan penggunaan benda ni? Dan selepas tu, kita ada lekuk 5 berakhir dengan divergence. Lekuk 5 kalau kita tengok kat sini, ini adalah petanda untuk diagonal. Kalau anda nampak something macam ni macam UJ sekarang. Yep. Macam UJ sekarang. Itu dah tukar. Okey. Itu adalah apa yang kita guna pakai. Jadi perkaitan benda-benda ni, struktur ni, kalau anda cuma melihat satu instrumen, bang saya trade gold saja, apa bacaan gold hari ni? Mustahil. Saya bagi tahu.
anda mula-mula berdagang is good untuk anda belajar 1-2 instrumen. Masalahnya kalau benda tu yang anda dagangkan tu, saya cuma trade EJ bang, saya cuma trade gold. Ini biasa. Ini adalah satu kepercayaan yang ramai, termasuk saya dahulu. Saya nak trade satu instrumen saja kaya kat situ. Let me tell you honestly, trend tak sentiasa berlaku dalam pasaran kat time frame yang anda trade. Faham tak? Trend cuma terbentuk bila benda ni berlaku. Kalau dia berlaku macam ni, ini tak ada trend. Tak apa, bila keadaan ni kita buy atas, buy bawah, atas sell. Ni penyakit. Ini yang penyakit dia. Sentiasa pegang something. Sentiasa pegang sebagai retail trader selagi anda tahu posisi anda tak ubah pergerakan market. Ikut trend. Itu saja. Ikut trend. Trade bila ada trend. Apa maksud trend? Trend adalah apabila ada siri pergerakan. Anda cerita apa pun. Anda cerita apa pun. Saya akan sentiasa pegang trade ikut trend. Kalau ini trend dia, ini adalah ke bawah. Trend nak tengok time frame berapa? Time frame anda 1 minit boleh jadi trend. Kalau anda nak banyak trend, pergi dekat lower time frame. Anda tak ada masa, pergi time frame besar. Itu je. Tu soalan yang selalu tanya, trend nak tengok time frame berapa? Kalau anda scalper, anda pergi tengok yearly chart, tengok trend dekat yearly, bila nak scalp? Jadi sesuaikan kepada anda. Okey? Trend terbentuk apabila kita ada high, low, lower high, lower low. Dan kita definekan benda ni, adakah dia tak habis lagi atau masih ada. Okey, tak kisah kalau dia buat break ini. Kalau yang kaki pertama 3, kaki kedua 3, kalau dia break dan breakout dia adalah dalam 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ambil 3 lekuk ni dan dia tak cecah lagi 100%. Oh bang, itu nampak macam flat. Anda tahu flat habis kat mana tak? Tak tahu kan? Filter dia adalah kepada yang ini 85.4. Ingat, pegang benda ni Zuan Kimi. Kalau ini yang anda katakan, oh ini adalah A, ini adalah B, ataupun ini adalah W, ini adalah X, dan anda ada 5, ini boleh jadi C dalam regular flat kalau dia sampai 85.4. Anda trade yang breakout ini, kalau kaki pertama yang A ataupun W ni, lepas tu pembetulan dia B atau X yang kita tak tahu lagi, tak cecah 85.4. Itu filter dia. Boleh? Dalam buku 90%, saya guna 85.4. Okey? Dan breakout berlaku dalam motif sequence. Dan pullback ini anda boleh trade. Boleh? Okey. Jadi kalau anda tahu satu-satu instrumen tu sama ada US dollar, yen ataupun indeks equity tak lengkap lagi. Dia mempunyai incomplete sequence ataupun momentum sequence. Momentum sequence kalau dia breakout dan ini ada 1618 dalam satu structure. Dalam satu structure. Macam mana kita tahu satu structure tadi? RSI dan stokastik. Tak ada berlaku reset. Tak ada yang melengkung macam tu. Dan kita tahu ini adalah satu structure. Sepanjang daripada sini kepada sini, RSI dia macam ni je. Cantik je. Tak ada dia buat macam tu. Tak ada. Lepas tu naik balik. Tak ada. Dia naik je. Itu adalah satu structure. Sekampung. Momentum dia sekampung. Structure dia sekampung. Kampung yang sama lah.
Okey, jadi kita tahu dia satu. Jadi kita gunakan maklumat-maklumat daripada struktur ni untuk menjangkakan berdasarkan korelasi-korelasi lazim dalam pasaran. Korelasi-korelasi lazim dalam pasaran adalah okey, apabila kita nampak indeks mengukuh, ini korelasi lazim apabila anda melihat indeks mengukuh, indeks equity mengukuh, kita tahu yen tak boleh nak kuat. Itu yang pertama. Komoditi disokong. Dan US dollar not really. US dollar boleh kuat, boleh lemah kalau indeks equity naik. Dia cuma kawasan ekstrim. Kalau indeks equity ni sampai 1, 2, 3, 4, 5 dah sampai dah sampai kawasan resisten dia. Waktu tu ada nampak dolar indeks pun dah cecah dia punya ekstrim. Waktu ni yang kita akan nampak dia turun berjemaah. Kalau kita nampak untuk apa? Kalau kita nampak untuk US dollar ni belum lagi sampai. Ni belum lagi sampai. Ya? Ni boleh pergi. Ingat pasal harga. Jadi instead of 5, dia dijangka akan buat 9. Kalau tak 9, dia akan buat 13. Kita akan extendkan dia. Tu kaitan bila kawasan ekstrim, bila kawasan ekstrim untuk apa? Untuk dolar dengan indeks. Tapi tengah-tengah ni tak ada kaitan dengan dolar. Dia cuma kawasan ni dan kawasan depan ni. Lepas ni kita cerita. Itu dipanggil fixed dynamic. Kaitan yang kedua adalah di antara Japanese yen. Sekali lagi terbalik dengan indeks equity. Apabila Japanese yen kuat, indeks tak dapat nak kuat. Tapi bang, saya pernah tengok indeks naik, yen pair jatuh. Yes, itu bukan cerita yen. Itu cerita kawan seorang ni, dolar. Jadi kaitan yang lazim kita tengok adalah kepada benda-benda ni. Ya. Bila kita melihat satu struktur dan kita akan sentiasa menggunakan indeks sebagai map kita, sebagai kita punya peta, di mana apabila kita melihat kepada pasaran, pertama yang anda lihat, apabila anda buka chart indeks, anda terus fikir, pergerakan sekarang ni US dollar ke yen? US dollar ke yen? Sebab kalau dia merupakan US dollar, pergerakan dekat indeks tak akan buat, kalau dia tengah naik dan ada nampak dia motif. Dia naik sebagai motif lah. Ada nampak dia sebagai trending, nampak macam trending. Kalau anda jangkakan ini adalah US dollar, pergerakan di sini akan tak ada 1618 dalam lekuk 3 dia. Sekali lagi saya ulang. Kalau anda nampak struktur untuk indeks tengah naik, trend tu bang, trend. Betul. Ya. Tapi kalau anda tengok dan pada waktu itu anda sedang melihat kekuatan ataupun kelemahan US dollar, tak kisah dia kuat ataupun lemah. Okey, kalau dia lemah UJ jatuh. Boleh tak indeks naik UJ jatuh? Saya dah tunjukkan berkali-kali dahulu. Boleh. Tengok dari 3 Mac tahun 2020. Indeks naik, UJ jatuh. Siapa kata tak boleh? Itu faktor US dollar. Itu bukan faktor yen. Faham? Sebab itu kenyataan yang salah. Tak dapat. Okey, dan kalau dia tak ada 1618 dalam sistem saya, itu bukan motif. Kalau dia bukan motif, dia tak boleh membentuk lekuk 3. Faham? Dia hendaklah membentuk lekuk 1.
Kalau dia membentuk lekuk 3, bukan tak ada 1618, ini tak boleh jadi lekuk 3. Kalau ini ada 1618, itu boleh jadi lekuk 3. Faham tak? Jadi kalau dia adalah tak sampai 1618, ini akan jadi lekuk 1 ataupun lekuk 5. Ataupun A. Ataupun C. Tak kisahlah. Ada soalan tak untuk yang ni? Itu dikenali sebagai dinamik tetap. Lekuk 1, tak kisah apa fraktal kat sini ya. Kalau dia tak ada 1618, ya, tak ada 1618, ataupun kita akan buang kalau ada nampak dia naik, kita akan jadikan dia tak ada kalau dia adalah dollar dynamic. Ada banyak cara. Anda boleh extendkan 1, extendkan 5. Ada banyak cara untuk lukis market dynamic ni. Sama ada itu adalah positif dolar ataupun negatif dolar. Lekuk 2, seperti yang kita ceritakan sebelum ni, lazimnya adalah satu pembetulan yang dalam. Sekiranya anda nampak, ini dibentuk oleh zigzag dalam 5 dan 3. Kalau anda nampak ada 5, ini adalah Japanese yen positif. Kalau dia dibentuk oleh 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3, ini adalah dibentuk oleh dolar. Sama ada dolar positif ataupun dolar negatif. Lazimnya, sekiranya, ini pun boleh berlaku, sekiranya anda nampak, kalau dia zigzag, dia ada pecahan lain. Tapi saya cuma kongsikan yang 2 ni lah. Kalau zigzag yang pertama ni, mempunyai 1618, sini ada 1618. Yang kedua ni, ada lagi 1618. 2 kali dia 1618. Anda akan melihat positif US dollar. Zigzag tak terus kata dia adalah yen. Dia boleh jadi dolar positif. Something yang kita panggil sebagai flight. Ini jarang berlaku. Kecuali macam COVID-19 jatuh, perang dunia, perang 9/11 ataupun lain-lain lah. Itu adalah US dollar. Dalam trading biasa jarang. Tapi kalau dia 2 kali ada 1618, dalam pecahan untuk zigzag, 2 kali 1618, yang kedua ni positif US dollar. Itu dipanggil sebagai flight to quality. Pada waktu itu, anda akan dapati US dollar mencanak, gold mencanak pada waktu itu. Itu totally safe haven flow. Yen akan naik tapi tak sekuat US dollar. USD JPY akan jatuh. Kalau 2 kali dia melakukan 1618. Kalau dia satu tak ada 1618, satu ada, itu adalah yen dynamic. Yen dynamic biasa. Itu pecahan dia. Okey. Lekuk 3. Lekuk 3 adalah kita ada momentum yang lebih kuat. Pada waktu itu dikenali sebagai negative yen dynamic. Negative yen dynamic. Yang first ni kita gelar sebagai fixed dynamic. Yes, lari berjemaah. Okey.
Yang ini kita akan dapati pada waktu itu, kita akan dapati yen pair akan mengikut pergerakan indeks. Dolar akan sideway, sama ada sideway ke atas ataupun sideway ke bawah. Maksudnya dolar tak boleh ada, dolar indeks tak boleh ada 1618. Kalau berlaku, dan kita akan pecahkan dia. Kalau lukisan dia. Pegang cash. Waktu tu orang semua tak. Aku letak dekat Apple kan tak ada orang nak beli. Ya, macam tu lah. Itu flight to quality. Okey. Lekuk 4 sama ada dynamic Japanese yen ataupun adalah dolar dynamic. Anda tanya benda ni, bila anda lihat chart, anda lihat buka indeks dahulu. Ya. Lepas tu anda tengok, adakah dia US dollar ataupun yen? Anda tengok UJ. UJ trending tak? Kalau UJ tak trending, dia sideways je, okey. Itu some sort of dynamic tetap. Ataupun kalau dia ada trend, adakah dia trending US dollar ataupun trending yen? Anda tanya soalan-soalan tu. Dan last sekali, lekuk 5, lazimnya, kalau kita, ini tanda-tanda untuk correction yang besar. Kalau anda dapati kita ada lekuk 5 dalam indeks yang naik, pada masa yang sama, anda dapati US dollar pun naik. Lazimnya anda akan dapati indeks membuat pergerakan yang besar. Betul. Tapi kalau anda dapati lekuk 5 dalam indeks diikuti US dollar biasa je, dan itu adalah itu adalah correction yang lebih sideways. Dolar bila lekuk 5. Okey, kita lihat pecahan-pecahan dia. Apa kesan-kesan dia? Korelasi pasaran terdapat 2 jenis. Yang pertama dikenali sebagai first dimension. Dimensi pertama. Dimensi pertama ni kita seperti yang saya sebut tadi, yang ini. Bila indeks tengah naik, kita jangkakan indices tengah naik dan melakukan pergerakan motif, melakukan ini ada 1618, dan lazimnya apa yang anda nampak adalah untuk yen pair melakukan pergerakan serupa. Okey, dan pada masa yang sama dollar pair melakukan pergerakan serupa, tetapi dengan momentum yang lebih rendah sikit berbanding dengan yen pair. Ini adalah untuk XXX US dollar. Ya, ini move in sympathy ataupun bersama dengan yen pair. Sebabnya US dollar sideways. Salah satu kena sideways. Selain daripada itu, kita ada something kita panggil dimensi pertama juga, yen pair dan juga dollar pair lazimnya bergerak lebih kurang sama lekuk, sama arah. Terdapat something kita panggil dimensi kedua. Dimensi kedua, kita tahu dalam ni kita ada instrumen-instrumen SPX, US 500, US 30, US 100 DEX dan lain-lain, DE 40 dan lain-lain. Okey. Dan yen pair kat sini AJ, EJ, GJ dan lain-lain. Ada masanya instrumen-instrumen dalam kumpulan yang sama ataupun kumpulan yang berkaitan ni, dia sama lekuk tapi tak sama arah. Lekuk dia sama, masa kita ambil sama kan, tapi arah dia jadi lain. Itu kita panggil sebagai second dimension, di mana kita tahu instrumen tu biasanya gerak sama. Biasanya kalau yen pair naik, kita dapati dollar pair naik. Bila dia tak sama ni, itu adalah masanya untuk something happen. Anda pergi kaji benda ni, weekend ni buat benda ni. Anda tengok indeks, indeks masih naik. Dari bulan Mac sehinggalah bulan 1 ni 03,
sehinggalah 01/20/22. Okey. Tetapi kalau anda lihat dollar pair dan yen pair, semasa ini masih naik, yen pair ada membuat penurunan. Dollar pair dah jadi jatuh sejak bulan 1, 21. Something tak kena dalam market. Apa yang berlaku? Kaji benda-benda ni, anda akan lihat time correlation. Saya bagi dulu, kita tak akan masukkan benda ni dahulu. Ia akan jawab persoalan kepada faktor masa. Boleh Kimi? Bagi Kimi buat homework. Buat dekat daily. Anda akan dapati ada time correlation. Tarik Fibo time. Anda akan dapati ada time correlation. Masa. Di mana instrumen-instrumen yang sepatutnya bergerak sama, tiba-tiba dia tak sama. Yen pair jatuh awal disebabkan dolar dah start mengukuh, Fed dah keluar, dah dijangka mula keluar daripada polisi dia. Tengok benda-benda ni. Di share lokal. Sama. Kalau rajin sikit, anda pecahkan indeks ni kepada ETF. Pecahan sektor dia. Anda akan dapati ada yang leading, ada yang lagging, ada yang concurrent. Lepas tu ada tengok time dia. Tarik Fibo time kepada masa tu, low kepada high, dan anda akan dapati something yang menarik. Kalau rajin, wassalam. Wassalam dia. Yang second dimension, itu siapa rajin akan nampak faktor time ni. Zuan, dengar dulu, jangan terus buat. Saya tahu Zuan tarik-tarik chart tu. Sabar Zuan. Zuan dah terus buka chart. Macam tahu je Zuan. Sabar dulu, Sabtu buat kan. Kalau tak dia jadi angau kan, tak tidur. Dia akan banyak buka mentol. Benda tu akan buka banyak benda ni. Faham? Tu faktor time. Saya tak masukkan benda tu bukan apa. Saya nak anda faham pasal structure ni dulu. Then pasal korelasi. Saya dengar je ni. Jangan tarik dulu cat. Dan kalau semua nampak boleh ni, anda try hujung minggu ni. Kalau semua okey, saya akan mula masukkan faktor time ni kepada bila second dimension berlaku. Menarik betul. Kimi dah buat Kimi. Belum cerita lagi dia buat dah. Risau makan Panadol nanti. Tak ada, dia simple je. Tanya Kimi. Bila nampak dia, alah tu je dia. Nampak Kimi. Something yang menarikkan Kimi. Dan benda tu berulang-ulang. Buat dekat chat lama pun nampak. Buat dekat chat lama pun nampak. Buat dekat 2007, 2008. Buat dekat bila-bila yang ada crash kan. Anda try buat benda tu. Anda akan nampak bilanya yang ni nak crash. Yang ini bila. Yang ini bila nak crash. Yang ini. Yang indeks ni. Yang indeks ni nampak sangat. Bila yang ni time dia nak jatuh. Yang ini. Cycle dia berulang-ulang. Tak tahu kenapa. Betul. Ambil masa. Jangan kejar sangat. Slow. Anda akan dapat menjawab bila yang ini, bila dia lari 2-3 hari. Bila yang ni akan mula jatuh. Kalau ada dengar saya sebutkan, ni belum masanya anda nak beli kat sini. Tu ada kena-mengena dengan time. Bila DXY sampai resisten. Bila bukan. Bukan. Kalau anda perasan, yang ini dah naik, kan? Yang ini cat, ini maksud saya.
Yang ini, kenapa macam ni? Oh, okey. Yang ini, tengok time dia, dollar index start sini. Okey. Jadi dollar index pada waktu ni, ini pergerakan dollar index. Lepas tu dollar index start naik macam ni. Sampailah sekarang. Plus 1-2 hari. Okey. Ni maksud saya. Dollar index. Yang ini tadi. Ni 16. 16. Dollar index start naik ni. Okey. Bilanya yang ini sampai kat puncak. Semalam tu ya. Itu gun. Tapi ini ada something berkenaan dengan kat mana anda tarik untuk gun. 16. Ni 16. Okey, daripada sini kita dapati dolar start menaik. Ni adalah pergerakan dolar. Anda letakkan chart, letakkan dia dua macam ni. Lepas tu anda try tarik Fibo time kepada struktur ini. Anda akan dapati kat mana ini berlaku. Bila yang ini akan habis. Sama masa euro jatuh. Samalah, ini dollar index. Dollar index. Samalah. Samalah. Ni 4. Kita jangkakan 5 dan extend. Kita extendkan ni. Kita extendkan. Wassalam. Ini yang masukkan. Lepas tu anda masuk Apple, anda masuk, dia akan satu cerita. Time dia satu cerita. Yes, combinekan chart tu. Lepas dekat anda tahu kat mana nak buat lah. Boleh Kimi? Akan nampak dia macam tu, tak tahu kenapa. Tu yang asalnya macam mana kita buat market. We were discussing about nak pakai Wyckoff dengan Elliott Wave ni. Letak chart, nanti dia akan sama je. Tak tahu kenapa. Okey? Jadi itu yang kita lihat kepada perkaitan dalam pasaran, di mana kalau kita lihat kepada dolar, itu first dimension dan second dimension tadi ya. Kalau kita lihat kepada dolar sendiri, dia ada few dynamic dia. Ya, yang pertama adalah sideway dynamic. Sideway dynamic ni US dollar JPY sama ada membuat triangle ataupun membuat diagonal mendatar. Dia sideway je, ataupun WXY yang sideway je. Pada waktu tu, dolar dengan yen sama jarak. Sama, pergerakan dia sama. Sama ada AUD yang tengah trending, euro tengah trending, mana satu. Okey? Dan momentum yen pair dan juga dollar pair akan menentukan arah untuk indeks. Kalau kita nampak euro AUD tengah naik, indeks jatuh. Kalau kita nampak euro AUD tengah turun, indeks naik. Semasa dolar dynamic dan semasa UJ tengah sideway. Ingat tak kita lukis UJ sideway, UJ triangle dahulu. Waktu tu ada tengok indeks. Lepas tu tengok euro AUD. Euro AUD naik, indeks jatuh. Itu sideway dynamic. Masa anda nampak saya lukis segitiga, itu sideway dynamic, di mana kita menyatakan the whole thing adalah US dollar, tetapi pergerakan mendatar. Okey, saya dibantu variation untuk dolar punya dynamic adalah inverse dynamic. Ini the best time. Ada dapati UJ naik, EJ jatuh, GJ jatuh. Itu US dollar kuat. Ataupun UJ jatuh, EJ naik. Itu US dollar lemah. Okay. Dan cross dynamic. Cross dynamic ni adalah
kita nampak untuk kita gunakan crosses, dan ini adalah juga salah satu daripada dollar punya dinamik, ya. Di mana bila kita melihat crosses dan anda dapati GA, EA, EN, ECAD, dollar against commodity dollars. Jadi yang dollar pair kat sini akan mewakili dollar. Yang komoditi akan mewakili kepada komoditi lah. Dan kepada indeks. Ini banyak berlaku kepada bila indeks dalam dalam correction yang lama. Yang macam sekarang. Itu adalah cross dynamic. Okey? Jadi itulah pecahan-pecahan untuk dollar dynamic, di mana kita ada basically 3 benda. Yang pertama adalah sideways dynamic. Yang kedua adalah inverse dynamic. Dan yang ketiga adalah cross dynamic. Patutnya saya letak dia sama macam ni lah. Tapi tak apa, sama. Itu adalah pecahan dalam dollar dynamic. Itu adalah 3 dalam dalam dollar punya pecahan, dalam yang ini. Itu yang ini. Maksudnya ini tak hold true direct. Anda kena pecahkan dia kualiti. Saya tak dapat nak buat dia sebab tak ada tempat. Dalam slide ni tak ada tempat nak letak. Ini adalah dynamic fix biasa. Jadi dia ada 3 lagi pecahan dia. Tak ada tempat nak letak. Tak ada tempat, ada 1 lagi. Tak ada tempat nak letak. Kat mana aku nak letak dia, tak dapat. Songsang. Ini pun saya silap ni. Songsang. Dan 1 lagi adalah kepada ni. Jadi dia ada 3. Ini adalah inverse. Itu adalah flat ataupun dynamic mendata. Dan yang ketiga adalah inverse. Adalah cross. Itu pecahan-pecahan untuk dollar. Okey, macam mana nak guna dynamic ni? Anda buka chart, anda tanya soalan-soalan ni. Apa dinamik semasa? Adakah dia masih ada incomplete sequence atau tak? Faham tak? Apa dinamik semasa? Adakah dia ada incomplete sequence ke tak? Okey? Lepas tu, apa jangkaan dinamik yang akan datang? Lihat crosses. Pilih mana satu yang kuat, mana satu yang lemah. Campurkan 2 currency ini dan kenal pasti ada tak incomplete sequence, ada tak momentum sequence, trade. Dan uruskan. Itu je. Buka chart index, tengok pergerakan adakah dia dolar atau yen, buka UJ, lepas tu tengok overall. Dolar pair ke, yen pair ke, adakah dia dolar ataupun yen. Anda nampak dia sideways je, itu dolar. Dia nampak dia trendingnya, itu yen. Adakah dolar pair ada incomplete sequence? Kalau ada incomplete sequence, trade. Kalau tak ada, jangan. Buat itu berulang-ulang. Pemilihan instrumen, yes, fundamental ada guna dia. Tapi saya pecahkan fundamental tu direct masuk dalam chart. Saya masukkan sifat instrumen berkenaan dan kaitan dia dengan instrumen-instrumen lain. Fundamental yang saya guna pakai bukannya yang fundamental yang anda dengar polisi. Saya boleh cerita polisi itu siang sampai malam dan sampai minggu depan. Overnight index swap, saya boleh cerita pasal BEER, FEER, itu semua adalah kepada analisa fundamental punya teori, Big Mac Index dan lain-lain. Saya boleh cerita benda tu. But
saya tahu benda-benda tu. Tapi bukan saya tak pakai. Saya sedar kewujudan dia. Saya faham dia. Tapi trading ultimately saya lihat dekat chart. Dan saya masukkan kaitan struktur-struktur ni dan kita jangkakan berdasarkan momentum, structure, incomplete sequence, momentum sequence, berlaku incomplete, berlaku momentum, kita trade bila berlaku correction. Ada soalan sebelum kita berhenti lihat dan selepas ni kita ada Azmi untuk kita lihat pergerakan dekat chart. Ada soalan tak? Sebab minggu depan kita akan masuk kepada kepercayaan apa semua tu balik. Yang ini nanti saya kongsikan. Belakang ni tak payah lah tu. Yang depan ni sajalah. Yang belakang-belakang tu ulang-ulang. Kan? Homework hujung minggu ni bagi siapa yang rajin, lihat bila berlaku second dimension. Tarik kepada Fibo time. Tarik kepada Fibo time. Anda akan tengok benda yang amat menarik. Jangan terus wow. Tak. Slow dahulu. Slow dahulu. Anda akan dapat kat mana bila indeks dijangka akan jatuh. Sebab yen pair tengok. Yen pair dah mula jatuh. Yang saya cerita tadi. Contohnya macam ini tadi kan. Ni tadi kan. Yen pair dan US dollar. Yen pair, kita ambil mana-mana lah. AJ. Yen pair dah mula buat benda ni. Dah mula buat benda ni sebelum indeks. Anda tengok kepada GJ pun sama. Sedangkan indeks masih menaik. Indeks masih lagi dalam motif sequence. Sedangkan kat sini dah mula sideways. Dah mula nak habis. GJ, tengok GU. Dia tak sama pada waktu ni. Itu adalah, tengok dia jatuh awal. Itu US dollar. Anda ambil chart ni, anda akan dapat bila GJ ni sampai kat sini. Anda akan dapat benda tu. Bila GJ nak sampai kat sini, letakkan chart dia double. Tengok sebab yang leading mana? Yang jatuh dahulu. GU kan? Daripada sini kan? Dia jatuh dahulu kan? Tarik kepada kaki pertama dia, time dia untuk GJ sampai. Bila GJ start naik ke atas, itu adalah bilanya ini pun start sampai di sini dan naik ke atas. Dia akan lari 1, 2, 3 hari. Dia lari je. Kalau rajin buat benda ni, itu homework untuk weekend. Saya tak masukkan dahulu. Sabar dulu, slow-slow. Kita akan lihat kepada chart bersama dengan Azmi selepas ni, analisa pasaran. Kita kembali kepada host kita, Mel, dan kita berlihat dulu ya. Sambung selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung selepas ni. Daripada beritahu. Okey. Okey, hai semua, selamat